Hai, Assalamualaikum. Saya Zaliha dari Seni Art Channel. Hari ini saya bersiaran di kondominium KL. Okey, straight to the point ya. Hari ini saya ingin berkongsi kehidupan di kondominium, ataupun secara ringkasnya saya nak buat tour. Apa kemudahan yang ada dekat kondominium kan? Mungkin ada rakan di luar sana yang ada niat atau berminat untuk beli kondominium, sama ada sebagai investment ataupun sebagai untuk tinggal lah kan, lebih kurang macam tu. Pada asalnya saya beli kondominium ni 6 tahun dahulu hanya untuk investment kan. Saya tak ada niat pun untuk settle down dekat sini. Tapi atas kehendak suami dan anak-anak, saya terpaksa akur lah kan. Saya ikut kehendak diorang. So kami berada dekat sini dah hampir 6 tahun lebih lah kan. Saya rasa saya bolehlah kan kongsi lebih kurang perasaan, pengalaman kan sepanjang tinggal dekat sini. Jom kita jangan lengah-lengah lagi. Jom saya bawa anda buat tour sedikit sebanyak, sambil-sambil tu saya cuba kongsilah kan di sepanjang di sepanjang video saya. Okey, jom. Sebelum keluar tu saya nak kongsi sedikit lah. Master bedroom agak luas. Ini adalah corner yang saya ambil untuk buat sebagai pejabat dan juga art studio lah. Dia punya tingkap tu kita boleh nampak jalan bawah kan. Dia cermin tu lebih luas lah. Kalau daripada pandangan dia macam tu. Mungkin next time saya cuba share ataupun home tour lah kan. Next time lah, insya-Allah. Jom. Keluar daripada pintu rumah. Biasanya kondominium, tengok budak ni tu tinggal kunci dekat luar. Keluar je daripada rumah, biasanya unit kondominium dia bahagian depan rumah dan bahagian belakang rumah kita boleh lihat pemandangan luar tau. Dia tidak diblok oleh unit yang lain. Biasanya kalau apartmen ataupun flat, dia depan laluan dia dua kiri kanan ada unit kan. Tapi biasanya kondominium dia macam ni lah. Terpulang lah kan kepada developer, saya tak sure juga. So satu floor biasanya sebelah sini 5, lepas tu lift, dan sebelah sana 5. Sebelah veranda tadi pun nampak pemandangan, dan bila keluar pintu rumah nampak pemandangan juga. Sekarang saya berada di bahagian lift kan, ada lift macam ni. Sebelah sana 5 unit dan sebelah sini ada 5 unit juga. Macam tu lebih kurang. Tempat buang sampah memang tak jauh lah kan. Ni tempat buang sampah, bilik tong sampah. So tak jauh lah daripada unit saya, walaupun unit saya agak ujung. Ni pemandangan daripada tingkat 23. Cantik kan? Kebetulan kondominium ni dia letak kawasan tanah tinggi sikit, jadi nampaklah jauh. Jadi kita tengok belah ujung pula. Sana lebih kurang mungkin Bukit Jalil. Area Bukit Jalil belah sana. Daripada atas kawasan taman. Parking. Tu nampak pool. Jom kita ke bawah pusing-pusing. Saya bawa anda pergi ke blok sebelah. So ni dekat G, level G, parking ada dua level lah, LG dengan G.
So ini adalah G, ada tangga. Parking kami dekat LG. Yang ini parking berbumbung lah kan. Biasa orang yang ada lebih daripada satu parking dia orang kat sini. So dekat bawah LG tu ada lagi satu parking. Dekat sebelah sana ada dewan, pool, kedai runcit dan juga ada kedai makan lah. Dan gym pun adalah dekat tingkat atas. Pejabat, manajemen dan juga nursery ada dekat tingkat atas. Saya tak boleh nak bawa pergi pool sebab kawasan tutup lah, ada COVID kan, COVID case. Ini ada artis sebelah. Ada 2 taman kanak-kanak dekat sini. Ni lebih kurang lah yang ada kan. So tak payahlah nak keluar jauh-jauh. Tapi luckily tempat kami ni depan tu dah ada taman tasik. So ada pilihan lah nak bawa anak pergi kat luar ataupun dekat dalam kan. Jom. Ini pemandangan daripada blok D ya, bahagian belakang. Tengoklah dekat belah sana, bayangkan dekat KL kan, apartmen, flat, kondo, apa lagi ada townhouse lah, apa semua. Tengok. Itu nak buat library tu. Bawah tu ada nak bina library. Ni nak buat taman rekreasi. Itu adalah kawasan Bandar Tun Razak, Ceras, Sungai Besi lah kan. Sekarang saya berada dekat tingkat 10. Kalau kondo ni ada 2 jenis, 2 types. Yang A tu keluasan dia dekat 1200 square feet. Yang lagi satu tu lebih lebar lah. Keluar daripada pintu lift nak pergi ke parking kereta. So daripada satu, dua, tiga, empat, lima, yang ke-6 je lah kita orang punya parking, tak jauh. Ni tempat parking, hiasan dia pun lawa lah kan, macam hiasan pokok-pokok untuk apa ni dia jaga. Ni yang saya ada ni dekat parking belah dalam, yang sana parking belah luar. Daripada parking sana ada CCTV. Tu taman permainan kanak-kanak. Ini nak keluar. So orang yang ada kereta lebih parking kat luar macam ni lah. Kan orang tak ada parking dalam, banyak kereta, terpaksa lah take risk letak ni parking kereta dekat luar. Tu ada CCTV, parking, tu lobby lift, susah parking. Tu ada lagi CCTV ujung sana. So satu parking ni ada CCTV, dekat lift ada CCTV lagi, dalam lift last lah tu. Okey,
sekarang saya dah sampai rumah. Lebih kurang kan? Panas juga. Lebih kurang lah. Secara ringkas, tak boleh nak pergi detail sebab banyak kawasan kena tutup kan. Taman permainan tak boleh masuk, gym tak boleh masuk, kolam tak boleh masuk, kedai makan pun tutup. Ada Dobby dekat bawah pun banyak tempat tak boleh masuk lah. Saya minta maaf lah kan, video kali ni tak komplit. Tapi saya boleh pergi secara yang penting lah, secara kasar. First, biasanya orang yang sekarang apartment pun semua ada access card sebenarnya kan, sama je. Resident dengan visitor. Kalau resident kena adalah apa sahaja kegiatan nak keluar masuk kena ada access card kan. Kereta, laluan pejalan kaki, basikal, motosikal, semua kena ada access card kan nak keluar masuk. Untuk visitor, dia ada bahagian visitor, kena register lah bagi IC ataupun lesen kan, dia nak enter dekat sistem dia. So baru diberilah ada untuk visitor parking. Buat sementara ni sebab COVID, visitor memang tak dibenarkan lah, memang limit kan. Dia ketat sikit kawasan ni. Visitor buat masa ni saya tengok parking visitor kosong, bermakna visitor tak dibenarkan lah kan. So ada guard house, visitor, resident saya dah sebut tadi. Lepas tu macam kami ni, access card untuk lift tak diaktifkan lagi. Dah pasang tapi tak diaktifkan lagi, bermakna keburukannya kalau visitor datang, kita kena turun ambil kita punya tetamu kat bawah. Tetamu tak ada kad, dia tak boleh nak naik, so kita kena turun dan jemput. Begitu juga nak hantar, mungkin sampai lift je lah kan. Kalau bila access card untuk lift tu diaktifkan, buat masa sekarang belum aktif lagi, alhamdulillah lah. So tetamu kami yang datang tu dia boleh terus sampai ke rumah. Saya rasa macam remeh sikit kan, tapi jika itu pilihan, jika itu pilihan kita, maknanya kita tak ada masalah lah kan. Okey. Parking kereta. Parking kereta, setiap unit yang kita beli disediakan satu parking kereta berbumbung, dan ada parking, ada setengah yang mampu tu dia ada 2 hingga 3 parking lah. Kalau ada duit lebih, belilah parking kan. So bagi saya tak perlu untuk 2 parking. So 1 parking sudah mencukupi kan satu kereta. Jika kita nak lebih, masa tu masa baru buka tu dia ada jual parking dalam, tak silap saya 15-20 ribu macam tu untuk satu parking. Okey ya, kalau anda ada. Tapi in future, kalau anak kita, kalau anda untuk settle down, saya sarankan anda ambil lebih parking, sebab dekat luar kereta terpaksa parking dekat luar kerana mungkin satu unit satu parking, anak lagi kan, ada lebih kereta terpaksa parking luar, risiko. Itu tentang parking kereta. Jika diberi peluang, saya sarankan anda ambil lebih daripada satu parking, walaupun saya ambil satu parking, kan ambil 2 atau 3. CCTV merata tempat lah. Ada kes kecurian motosikal dulu dapat tangkap lah kan. CCTV dekat parking saja, tak silap saya satu floor parking bahagian side tu ada 4 CCTV tak silap saya kan. Begitu juga dekat parking lain. Senanglah bila kita ada kita punya personal parking tu, kita turun naik, kita tahu dah tuju kita parking dekat situ. Bila kita keluar masuk, parking kita dekat situ. Jadi tak menyukarkan lah kan, nak masuk apa. Setengah saya pernah duduk apartment, parking bersepah, jadi kadang kita terpaksa blok kereta orang lah kan. Kadang kita kalau macam saya nurse balik kerja petang pukul 9, dan parking terpaksa lah nun jauh di hujung sinun, di hujung pagar-pagar macam tu kan, di hadapan sekali macam tu. Okey ya. Ada gymnasium, pool, dewan khas tu memang adalah, ada nursery juga kat situ, sama floor dengan management office lah kan. Taman permainan kanak-kanak ada, saya dah sebut dah tadi.
Okey, balik kepada harga. Masa saya beli dulu harga 300, sekarang dah hampir 500, ikut location kan. Tak rugilah. Kalau untuk sewa, rata-rata sewa unit di sini dalam 1,800 kalau tak silap saya kan. So terus terang, secara jujur saya kongsi tentang bayaran bank ikut umur masa saya beli rumah ni. Sebab rumah kedua saya terpaksa bayar 20% down payment. That's mean dia harga 250,000. 50,000 tu dia kira cost renovation. Kan biasalah politik orang developer ni kan, dia nak tambahkan harga tak boleh, so dia letak macam-macam lah. So harga 250,000 campur renovation 50,000 tu, 20% daripada 250,000 tu saya kena bayar 50,000 sebagai down payment, sebab rumah ni rumah kedua. Macam tu. Jadi bulan-bulan saya bayar 1,200 dekat bank. Maintenance dalam RM200 sebulan. Tapi memang puas hatilah kan, sampah mop dekat depan rumah tu memang diorang sapu dan mop sekali. Kenapa saya nak pindah? Ini bukan tempat saya untuk settle down, yang macam seperti saya kata di awal tadi kan, ini bukanlah rumah untuk saya settle down. Saya hanya rancang untuk 2 tahun dan sebagai aset lah kan untuk kita sewa. Jika anda ada persoalan, boleh komen dan saya boleh jawab kan. Mungkin saya ada tertinggal part-part tertentu. So di video akan datang saya akan kongsikan kebaikan dan keburukan kan kita tinggal dekat kondo ni. Semoga perkongsian ini boleh dijadikan sebagai guideline untuk anda dalam proses membeli ataupun membuat pilihan untuk beli ke tidak kondominium kan, sesuai ke tidak dengan anda kan. Bagi saya yang kebaikan dan keburukan tu saya akan kongsikan di video akan datang lah. Saya rasa sampai di sini saja, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.